Pastikan jawapan adalah 1.7739. Baru next step ialah punca 1.7739. Kemudian jawapannya 1.33. So, ini adalah jawapan untuk sisihan piawai. Pelajar sila gunakan simbol dengan tepat kalau malas nak tulis perkataan. Dan jangan tulis SP ya, tak ada SP di sini. Jangan tulis SP. Tak ada SP di sini. Gunakan simbol kalau malas. Okey, ini adalah yang pesanan cikgu. Kemudian untuk mesin Q, semak. Min adalah 11.65. Ini pun tak ada masalah. Okey, yang ada masalah, inilah masalahnya yang muncul ni. Variance. Ada yang pergi ringkaskan jawapan. Okay, variance sepatutnya 1.0775. Ini adalah semua daripada kalkulator. Saya salin saja. Okay, kemudian sisihan piawai. Dari kalkulator saya nampak ada jawapan ni. Dari kalkulator. Macam ni. So, saya ringkaskan jadi 2 tempat perpuluhan. Okay. So, jawapan akhir saya ialah 1.04. Okay. Ini tak perlu tunjuk. Okay, daripada punca kuasa 2 terus bagi jawapan 1.04. Sila semaklah jawapan anda. Ini ialah perbincangan kesilapan jawapan bagi soalan 1. Mesin P dan mesin Q. Daripada nilai sisihan piawai, saya akan pilih mesin Q menunjukkan prestasi yang lebih baik dari segi ketepatan tekanan angin. Tuliskan ayat itu. Soalan 2, sila semak semula. Semak semula apa? Semak semula bahagian yang penting ini. Siapa yang buat variance baru cari sisihan piawai? Yang saya highlight 2 bahagian ini. Sila tulislah sisihan variance dalam 4 tempat perpuluhan. Okay, siapa yang buat step lebih tu? Kalau siapa yang terus guna, min, kemudian terus cari sisihan piawai, jadi sebenarnya dia tak ada masalah. Okay, seterusnya, yang kamu banyak pertanyaan ini, 7.2D. Soalan yang, bukan soalan. Jawapan yang cikgu terima daripada kamu, saya hanya boleh kata pelajar ni menyalin jawapan saja daripada buku teks. Okay? Dia tak fikir bagaimana sebenarnya penyelesaiannya. Okay? Bermula dari soalan 1C. Ini ramai yang salin jawapan. Okey. Salin jawapan apa? Salin jawapan seperti dalam buku teks. Kalau saya baca soalan ini, saya kena buat sesuatu. Pengiraan untuk memberi jawapan saya. Sesiapa yang menyalin jawapan seperti di sini, nilai sisihan piawai adalah lebih rendah kerana serakan data adalah lebih kecil. Siapa yang salin ini, tolonglah. Sekarang pasang telinga, tengok baik-baik
Fahamkan bagaimana penyelesaian ini untuk menunjukkan bahawa jawapan dia nilai sisihan piawai adalah lebih rendah. Fahamkan. Di soalan telah di soalan telah bagi tahu dengan jelas apa yang sebenarnya dia nak. Okey, ini soalan C dia. Soalan C, bandingkan sisihan piawai bacaan gula dalam darah antara 6 hingga 8.9 milimol per liter. Okay. Ini berkaitan dengan bacaan gula dalam darah. Okey. Tak tahu unit itu tak apa. Tengok nilainya. Okay. Nilainya adalah 6 hingga 8.9. Okey, bagaimana nak cari? Dia sudah bagi tahu kamu apa yang patut kamu banding. Kamu kena banding sisihan piawai. Okey. Di sini sebelum saya nak tunjukkan jalan kerja bagaimana nak banding sisihan piawai sebenarnya kamu sudah tahu bagaimana nak kira. Tapi kamu tak tahu bagaimana tunjukkan jawapan. Kalau sesiapa yang tunjuk jawapan dalam satu ayat ini tanpa menunjukkan pengiraan, semuanya salah. Kamu tak layak dapat jawapan. Tak layak dapat markah. Kalau peperiksaan, I rasa you tak ada markah punya. Okay? So, sentiasa cikgu kata, fikirkan penyelesaian, tunjukkan jalan kerja. Okay? Itu yang pesanan Zat Cikgu. Tunjukkan jalan kerja. Mesti tunjuk jalan kerja untuk buktikan jawapan. Kamu kata sisihan piawai lebih rendah. Macam mana lebih rendah? Dari mana buktinya? Bukan pakai mulut kata lebih rendah saja. Okay? Adalah dari mana? Daripada jadual yang kamu telah bina. Ini jadual daripada kawan kamu. Okay, yang saya rasa jelas dan sama jawapan dengan cikgu. Okay, kenapa saya kata sama jawapan? Okay, pelajar. Kadang-kadang kamu kan terlalu nak ringkaskan jawapan. Okay, yang saya nampak jadual kekerapan yang ada masalah ialah ini. Tiga nombor ini paling ketara kesilapannya dan mengakibatkan hasil tambah di sini pun salah. Okay? Sila padamkan sekarang. Jadual kekerapan bagi soalan nombor 1 ini, apabila kamu tekan kalkulator hasil darab Fx kuasa 2, X kuasa 2, kamu darab. Kamu guna kalkulator, tekan kalkulator, dapat jawapan. Dan memang dia bagi kamu ini. Ini saja, kamu pun tak salin. Kamu pergi ringkaskan jadi apa? 19, jadi apa? 198 point apa? 0 ke 03. Ada yang buat macam ni. Ini adalah salah. Ini adalah betul. So, dalam jadual kamu, yang semua tempat perpuluhan, contohnya, di sini. X kuasa 2. Selepas kamu darab, memang banyak tempat perpuluhan. Tapi bukan tak terhingga kan? Baru 4 tempat perpuluhan sahaja kan? So, pastikan kamu salin. So, ini adalah betul. Selepas itu, apabila kamu darab pun sama juga. Salinkan semua nombor perpuluhan itu. Jangan tinggalkan satu pun sebab dia darab. Dia bukan nombor yang sangat banyak. Baru 3 tempat perpuluhan saja. So, masalah di sini. Tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan itu adalah diterima. Tak ada masalah. Okay? Okay, ini yang saya kata jadual kamu adalah salah.
Okay, sekarang nak kira soalan 1, soalan 2 tak ada masalah bagi kamu. Okay. Soalan 3, ulang balik. Apa yang sebenarnya dia nak? Jadual ni sendiri tekan kalkulator, sendiri buat catatan dengan pensel. Ataupun sekarang guna correction tab, padamkan semua yang tak betul itu. Nanti baru kamu kira semula. Okey, untuk yang soalan ini, dia minta julat 6 hingga 8.9. Okey, tengok jadual, cari mana itu 6 hingga 8.9. 3 yang terakhir ini sahaja. Okey, 6 hingga 8.9 adalah di ruangan ini. 3 selang kelas ini. Okay? So, dia minta apa? Cuba tengok balik soalan. Dia minta sisihan piawai. Okay? Jadi, saya guna formula sisihan piawai untuk cari 3 kelas ini. Okay? Sisihan piawainya ialah ini ialah rumus yang umum. Kemudian ada punca kuasa 2. Okey, so sekarang fx kuasa 2 ni saya adalah fokus di mana? Saya hanya fokus pada tiga ini sahaja. Okay? So, 3 kelas yang hujung saja. Sebelum saya nak guna sisihan piawai, saya kena carikan min dulu. Min itu pun sama juga untuk 3 selang kelas yang hujung. Okay? So, saya tak buat jadual yang baru. Okay? Saya buat macam ni saja. Tak apa, jadual yang baru tak apa. Buat ini saja, fokus fx. Sebab kamu sudah kira. Mana itu fx? Okay, sekarang saya padamkan semua yang warna merah itu. Okay, fokus di sini 3 ni saja. Jadi saya akan guna 3 nombor ni saja untuk tambahkan. Bahagi dengan jumlah orang bagi 3 kelas ini ialah 96. Okay, so kirakan min dia. Kemudian, nanti masuk min ini. Ke rumus ini. Okay, so untuk jumlah 3 selang kelas yang terakhir untuk fx kuasa 2, kamu boleh tuliskan macam ni. Tuliskan 3 nombor di sini. Bahagi dengan 96. Okay, tolak dengan min kuasa 2. Sendiri buat catatan lah. Fahamkan maksud simbol matematik ini. Ini panggil hasil tambah fx kuasa 2. Kita tak ambil ke semua data di situ. Kita fokus kepada 3 selang kelas ini sahaja. Sebab julatnya nak 9 hingga
9 hingga 8 poin. 9 hingga 8.9, 6 hingga 8.9. Tiga ni selang kelas saja. Okay. So, ramai yang tak tunjuk jalan kerja bagi soalan C. Okay. Ramai yang hanya tunjuk jawapan ni saja. Yang tunjuk jawapan ini sahaja itu adalah tidak lengkap. Mesti tunjuk jalan kerja seperti ini. Tunjukkan pengiraan untuk dapatkan sisihan piawai. Baru tulis di bawah ayat itu. Iaitu nilai sisihan piawai lebih rendah. Okey, siapa tidak faham, sila tanya sekarang. Okay, ulang lagi sekali. Soalan 1C, 7.2D. 7.2D, soalan 1C, tulis dengan pensel di buku latihan anda. Tunjuk ataupun kira sisihan piawai bagi apa? Bagi 3 kelas yang terbawah. Ini bukan bawah. Yang 3 kelas yang paling tinggi itu. Okay. Nilai fx kuasa 2, okay, semua itu ambil 3 selang kelas itu saja untuk kira sisihan piawai. Okay, itu adalah soalan 1C. Ramai tak tunjuk ini. Okay, yang tunjuk beberapa orang saja. Boleh cikgu kira dengan jari. Okay, next. Soalan nombor 2. Ini pun ABC, soalan ABC semua salin jawapan daripada buku teks saja. That's why saya baca, saya tak komen jawapan kamu. Kalau saya nak komen, semua yang hantar itu, saya tekan, saya balas itu message, jari pun sakit. Ya, itu sebabnya cikgu nak bincang hari ini. Sebenarnya saya nampak you tak faham soalan ini. Okay? Okay, soalan nombor 2. Saya nampak ada nilai ini. Soalan nombor 2, sambung Saya nampak ada 5 nilai ini. Otak saya terus kait dengan plot kotak. Saya jawab soalan ini, memang saya lukis plot kotak untuk lebih jelas. Okay? So sekarang soalan A. Ramai tidak tunjuk jalan kerja. Okay? Dari sini dia minta nyatakan min. Okay? Kedua-dua pasaraya dan juga julat. Okay? Min sangat jelas. Tak payah kira. Sudah diberi dalam jadual. Julat, kamu kena kira. Bukan main tulis seperti dalam buku teks saja. Julat ialah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Cuba tengok. Kebetulan kedua-dua, cikgu besarkan lagi. Kebetulan kedua-dua nilai maksimum dan minimum pasaraya ni adalah sama. Jadi saya buat satu kali saja. Julat kedua-dua pasaraya. Yang ini ramai tak tulis. Sama dengan 40 tolak 26 sama dengan. Okay? Kemudian baru kamu tulis ayatnya seperti dalam buku teks. Min. Saya bacalah dari buku teks. Min dan julat bagi pasaraya P dan Q adalah sama, iaitu min 32 dan julat ialah 14. Okay? So itu maksud cikgu. Tak tunjuk jalan kerja tetapi tulis ayat
sebenarnya sama macam buku teks. So, tunjukkan. Ini wajib tunjukkan. Okey. Ini ringkas saja. Tambahkan satu bahagian iaitu kirakan julat. Min tak payah kira sebab sudah diberi dalam jadual dengan jelas. Okay, next. Soalan B. Ini lagilah. Macam mana kamu tahu itu ialah simetri ya? Ini ialah jawapan yang kamu bagi saya. Sama dengan buku teks kan? Okey, sekarang saya bagi balik kepada kamu. Okay, dia tanya yang mana lebih simetri? Taburan harga beras. Yang mana lebih simetri? Lepas tu jelaskan jawapan anda. Okay? Ramai bagi saya jawapan P lebih simetri. Macam mana you tahu P lebih simetri ya? Sebenarnya apa you tahu? Daripada maklumat itu, macam mana kamu interpretasi data itu? Okay. Nak tahu simetri atau tidak, kamu kena tengok. Ini adalah plot kotak yang cikgu lukis. Macam mana nak lukis? Ini nilai-nilai daripada jadual tadi. Nilai minimum, nilai maksimum, okay? Q1, Q2, Q3. Okay, kenapa plot kotak ini A, Q ini special sangat? You tak lukis sebenarnya you tak tahu. Okay, ini ialah minimum, maksimum, Q1. Kebetulan Q2 dan Q3. Okay, untuk pasaraya Q adalah sama. Itulah sebabnya saya lukis kotak yang macam ini. Biasanya kotak ada dua bahagian. Okay, ada dipisahkan dua bahagian. Okay, kenapa dia pisahkan dua bahagian? Sebab dia ada median. Okay, so yang ini 32 ialah median. Okay, median ini memisahkan bahagian kiri dan kanan sama banyak. Okay? Macam mana saya tahu banyak sama banyak? Cuba kamu tengok. 32 beza dengan 30. 34 beza dengan 32. Sama banyak. Barulah saya kata ini adalah simetri. Taburan. Okay? Yang ini, satu kotak ini tak nampak pun ada simetri. So, itu sebabnya kenapa jawapan ialah taburan pasaraya Q, taburan harga beras di pasaraya P lebih simetri. Okay? Di sini dia bagi alasan min dengan median adalah sama. Okay? So, median di sini ialah 32. Cuba you tengok jadual. Min 32. Median 32. Maksudnya, purata. Secara purata, okay, dia dapat 32. Purata maksudnya ini nilainya di tengah-tengah. Median pun maksudnya di tengah-tengah. Okay? Dan kuartil pertama, kuartil kedua, beza dengan dia adalah sama. Bezanya sama. Barulah graf kamu kalau nak lukis graf, dia macam ni. Kiri, kanan adalah sama. Ini baru panggil simetri.
Okay? Excuse me. Tolong lukiskan plot kotak secara ringkas. Lukiskan plot kotak yang secara ringkas macam ni. Carilah buku kertas yang ada petak. So plot petak itu, so kita ada skala yang sangat yang seragam lah. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. So nampaklah daripada graf ini, okay, dia adalah taburan simetri. Lukiskan. Okay, selepas kamu lukis ini, jadi dia pun boleh bantu kamu jawab soalan yang seterusnya. Yang ramai kata, cikgu saya pun tak faham apa yang dicakap dalam jawapan. Okay? Sebab jawapan, dia bagi jawapan akhir. Dia bukan bagi jalan kerja dari bermula. Okay? So, soalan B ada di sini. Dan jawapannya, bagaimana nak tunjukkan dia adalah taburan simetri. Lukiskanlah. Ini supaya kamu jelas tengok graf yang simetri. Okay, next. Semua ini nanti cikgu share. Soalan C. Beri komen tentang median julat antara kuartil kedua-dua data. Okay, median ada di sini. Julat antara kuartil ialah okay, ini maksudnya Q3 tolak dengan Q1. Okay, ramai tak tunjuk ini. Okay, ramai bagi saya jawapan terus seperti ini. Julat antara kuartil bagi pasaraya P lebih besar. Buktinya di mana? Kamu tak ada bukti. Kamu bagi saya ayat. Okay, kamu kata pasaraya P julat antara kuartilnya lebih besar daripada pasar raya Q. Macam mana saya tahu? You tak ada bukti. Okay, tolong tunjukkan. Tunjuk macam mana. Tulislah. Julat antara kuartil bagi pasar raya P ialah julat antara kuartil. So Q3 tolak Q1. 34 tolak 30 sama dengan 4. Okey, satu lagi pasaraya Q. $34 dengan 32. Dari sini baru nampak, oh ya loh. Okay. Oh, yang pasar raya P ni julat antara kuartil 4. Untuk Q pula julat antara kuartil dia ialah 2. Okay. So, barulah saya boleh tulis ayat ini. Julat antara kuartil bagi pasar raya P lebih besar daripada pasar raya Q. Okay. Dengan nilai median di tengah-tengah. Median memang di tengah-tengah. Okay. So, median dia memang di tengah-tengah. Daripada plot kotak tadi yang kamu telah lukis, ini ialah median. Median dia di tengah. Ini pun, ini ialah Q, nanti dulu. Oh, kuartil pertama 32. 34. Ini. Ini ialah Q2 dan Q3. Okay. Median dan kuartil ketiga dia sama nilai. Okay.
So, itu yang menunjukkan jalan kerja pertama apabila you jawab julat antara kuartil. Okay? Okay. Seterusnya, julat antara kuartil bagi Q lebih padat. Kenapa macam tu? You tengoklah di graf ini, di kotak ini. Median dan kuartil ketiga adalah sama nilai. Itu yang jadi dia padat. Dia tak ada macam lukis kotak macam ni. Sepatutnya kotak macam ni punya. Tapi dia tak ada bahagian, seolah-olah tak ada bahagian kanan lah. Sebab apa? Sebab nilai di sini, nilai median sama dengan kuartil ketiga. Itu yang dia nampak padat. Macam mana nak tunjuk jawapan buktinya? Buktinya ada di sini. Tolong lukiskan plot kotak untuk soalan 2. Okey? Lukiskan plot kotak pada jawapan B. Dah cukup. Nanti jawapan yang plot kotak itu sebenarnya boleh guna semula untuk soalan C. Okey, soalan C tolong wujudkan pengiraan ini. Julat antara kuartil bagi pasaraya P. Okay, satu lagi untuk pasaraya Q. Untuk menyokong jawapan anda bahawa kamu kata julat antara kuartil P lebih besar berbanding dengan yang Q. Sendiri buat catatan pelajar. Ini kebetulan dalam buku teks ada jawapan. Nanti semasa peperiksaan macam mana nak tunjuk. So, you kena tahu. Itu yang cikgu sekarang nak menerangkan kepada kamu. Untuk soalan yang tanya sebab, jelaskan, beri justifikasi, buat pilihan, semua kena ada data untuk menyokong. Bukan main tulis satu ayat sahaja. Okay? So, ini adalah latihan 7.2C dan 7.2D. Kalau ini tak betul, nanti nak jawab latihan ekstensif itu lagilah teruk. Lagilah tak tahu apa yang kena buat. Okay, so yang ini nanti cikgu share di grup bagi mereka yang tak sempat. Okay, sekarang semua buka buku teks. Buka surat 224. Okay. Buat catatan. Jawab soalan lagi apa? 6 soalan ni. Okay? So, perlu lukis graf. Okay? Okay, satu persatu kita tengok, lepas tu kita live Okay. 6 soalan ni 5 hingga 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini cikgu hanya beritahu secara ringkas saja. Okay. Tengok soalan nombor 5. Jadual kekerapan diberi. Okey. Pada graf yang sama, bina histogram dan poligon kekerapan. Okey. Dengan skala yang sesuai. Okey. Itu yang cikgu pernah cakap dengan kamu. Kalau okey, jom kita tengok. Berapa tak payahlah. Sekejap. Dari sini sudah ada. Kalau bilangan ataupun kekerapan dia adalah setakat 30 saja. Okay.
Kemudian kamu tengok dia nak histogram dan poligon kekerapan. Jadi tengok nombor paling besar. 9. Kamu boleh buat skala selang macam ni. Satu kertas graf penuh dengan histogram dan poligon kekerapan. Okay? So, fikir balik. Histogram dengan poligon kekerapan nak guna maklumat apa? Sempadan. Lukiskan ini dulu. Sempadan atas. Okay? So, kalau tak tahu, tengok balik latihan ini. Macam mana nak bina jadual kekerapan. Okay? Yang ini wajib bina jadual kekerapan yang baru. Okay? Jadual kekerapan ini mesti menegak ke bawah. Yang melintang ini jangan salin. Melintang macam ni tak mau. Saya nak jadual yang menegak ke bawah. Okay? Siapa salah nanti kena buat kerja lebih sebab kena buat pembetulan. Okay? Baik, you ingat. Okay? Jadual adalah mesti dari atas turun ke bawah. Okay? Seterusnya, baru boleh jawab soalan taburan. Okay, sama juga taburan ini, kamu boleh tengok latihan yang cikgu kata di sini. Okay? Taburan ada di latihan 7.1b. Okay. So, sendiri buat catatan dengan pensel. Okay. Lukiskan histogram dulu. Taruh kekerapan, poligon kekerapan. Okay. Pada graf yang sama. Kata kunci, pada graf yang sama. Satu keping kertas graf, 2 in 1. Okay. Graf kamu. Okay. Itu soalan 5. Soalan 6. Lukis apa? Lukis ogive. Okay. Sama juga, sendiri fikirkan paksi. Kekerapan longkokan. Yang ini rujuk 7.1c. Graf graf ogive itu sama juga, biar penuh satu muka surat. Satu kertas graf kamu. Cuba kamu tambahkan semua ni. 4 tambah 8, tambah 12, tambah 10, tambah 9, tambah 7. Berapa jumlah orang di sini? $50. Okay? So, maksudnya di sini, saya boleh guna 5, 10, 15. Okay, kalau kamu guna skala ini, 10, 20, 30, so ogive adalah kecil. Ini tak boleh. Okay, besarkan graf anda. Okay, ini adalah skala yang sesuai. Kalau sampai 100, okeylah 10, 20, 30, 40, 50. Macam tu boleh. So, kamu tengok jumlah orang di sini. Baru 50. So, you boleh guna skala selang 5. Okay? So, yang lain jumlah antara kuartil sila tunjuk dengan jelas. Sebab cikgu baca daripada graf anda. Jawapan di buku teks hanya panduan sahaja. Bukan salin. Jangan salin.
Okey, sambung. Soalan 7. Soalan 7. Okey. Histogram longkokan. Ini ada di soalan tambahan yang cikgu pernah minta kamu buat. Rujuklah soalan tambahan itu. Okey? Kemudian lukiskan dulu. Lukiskan histogram longkokan, baru lukis ogive pada graf yang sama. Kamu pernah buat soalan tambahan, rujuk. Okey? Dan kena cari julat antara kuartil. Okey? Buat catatan cikgu sangat takut. Okey? You all kan selalu macam hilang, sesat dunia. Padahal semua ni pernah cikgu ajar. Itu ialah dari soalan tambahan. Okey, sambung nombor 8. Nombor 8 ialah yang baru kamu buat minggu lepas. Hanya buat pengiraan. Okey? So, kena hitung min sisihan piawai. Kemudian pilih yang mana